Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Bersyukur dapat kita bertemu pada malam ini insya-Allah dengan semua jemaah Masjid Taqwa di Terang Tiga. Yang saya muliakan Tuan Imam, Tuan Haji Samad, Ustaz Abdul Hadi, Pusi Masjid, insyaAllah terima kasih banyak adik, Timur dan Pusi, semuanya pada setiausaha, Sukri, semua jawatan kuasa, Tok Bilal, tak ketinggalan sahabat saya Haji Mansur. Apa khabar Haji? Harap Haji sihat, insyaAllah saya di sini sihat saja. Semuanya kepada semua yang hadir lah, saya pun nak sebut nama seorang-seorang pun tak ingat. Dan saya telah pun sebulan meninggalkan tanah Malaysia. Sebulan saya bertolak daripada rumah tu 13 bulan. Dan hari ni pada 14 atau 15 bulan ni bersama-sama dengan tuan-tuan dan puan. Kalau 7.30 di Malaysia ni ataupun di Terang Tiga ni, di sini pukul 12.30. 12.30 tengah hari. Tapi sini tengah hari dia tak boleh kira. Dia tak ada matahari tegak atas kepala, tak ada. Dia terik tapi tak panas. Jadi kami di Glasgow ni pakaiannya macam ni lah. Ni 3 lapis ni. Ni kena pakai gini, ni kata kena tutup telinga ni. Kalau telinga ni sejuk badan. Kalau leher ni panas, telinga ni panas, jadi panas badan. Hari ni 11 darjah Celsius. Hari semalam 5. Masya Allah tuan-tuan rompai. Cubalah bayangkan ya. Kita letak tangan tempat air batu tempat sejuk kita pun dah tak daya dah. Jadi saya cerita sikit perhubungan saya kat sini. Alhamdulillah saya sini ada rumah besar. Ada 3 bilik, ada hallnya dan sebagainya. Dan rumah saya ni dengan bandar Glasgow tu 10 km je jauhnya. Tak jauh sangat, dekat je. Tapi kalau naik bas 40 minit ke 50 minit. Dia punya bus stop dia 200 meter. 200 meter berhenti, 200 meter berhenti, lebih kurang gitulah. Nak nyampai ke Glasgow, mana Glasgow tu 21 tempat berhenti. Kalau dah 1 minit satu berhenti, dah 20 minit. Dan trafik lain lagi dan sebagainya. Tapi yang satu lagi, nak pergi Glasgow tu naik train. Macam kita LRT lah. Itu 10 minit sampai. Baik, tak apa. Cuaca sini sejuk. Ni nak ngalaga sejuk sangat. Lepas itu, masa waktu solat dia pun tak menentu. Kalau hari ni subuh pukul 5.30, esok boleh pukul 6. Boleh pukul 6 pagi, 5.30 pagi, 6 pagi, 5.45. Jadi kalau nak hari ni maghrib pukul 6. Hari semalam pukul 6.22 maghrib. Subuh pukul 6 juga, 6 lebih. Isyak pukul 8. Jadi pukul 6.30 tu dah maghrib. Isyak dah pukul 8. Jadi lepas tu 8 suku tidur. Sini nak pergi masjid jauh jugalah. Dalam tempat masjid dalam 4 km ataupun 5 km. Jalan kaki 1 jam. Kalau naik bas sekejap je 10 minit sampai. Tapi dia punya tambahan dia 2 pound. 2 pound ni duit kita kecil lah, RM12. Kalau duit dia murah lah, 2 pound ni mana pergi balik 2 pound. Jadi kalau kita kerja sini dapat gaji sini murah lah. Contohnya barang makan yang murah sangat.
beras limpah sen sekilo. Ha. Beras limpah sen sekilo. Anggur RM2 je. 2 pound. 2 pound sekilo. Tempat kita berapa sekilo? Buah-buah murah, makanan murah. Sayur, Masya Allah. Tak ada ini. Ayam. Sekilo RM2.50. RM2.50 ataupun 2 pound setengah lah kalau kita. Maknanya seekor tu baru RM5 lebih. Sekilo RM2.50. Jadi barang makanan murah. Pakaian-pakaian murah semua. Jadi duduk kat sini dia punya sedap seronok tapi sejuk. Orang sini baik-baik, tapi ada juga budak-budak sekolah kadang-kadang dia ngacau kita ni. Dia nganying-nganying gitu sebagainya gitulah. Baik. Jadi saya hari ni nak bersama dengan tuan-tuan dan jemaah semua. Kerana lama dah tak berjumpa ni, insya-Allah. Jadi itu sedikit cerita tentang kedudukan saya sini. Jadi masjid sini besar pada masjid tuan-tuan tu. Jauh besar dia. Kapasiti dia boleh muat 2,000 ke 3,000 orang. Kalau semua jemaat penuh. Tapi semuanya majoriti 90% Pakistan. Dan dia solat Jumaat. Sebelum Jumaat tu setengah jam dia ada tazkirah. Contohnya masuk Zuhur pukul 1. Dia semayang pukul 2. Pukul 1 tu dia tak azan, walaupun masuk waktu. Dia azan setelah tazkirah habis. Pukul 1 masuk Zuhur, duduklah kat masjid tu, duduk. Saya datang awal biasa masjid. Tadi saya pergi hari Jumaat semalam. Dulu saya pergi masjid tutup lagi. Jadi pukul 12 saya pergi, 12.30 sampai tutup. Pukul 1 dia buka. Tak ada apa. 1.30 atau 1.20 dia mula buat tazkirah. Cakapnya bahasa Inggeris separuh, bahasa Urdu separuh. Lepas tu habis aja ni tazkirah tu baru dah azan. Habis azan, solat sunat sekejap, tu khutbah. Tapi lepas tu Tok Khatib naik atas mimbar, dah azan lagi sekali. Lepas tu Tok Mimbar bacalah khutbah 2 minit 2 minit ke 3 minit. Jadi khutbah pertama tu 2 minit, 3 minit habis. Khutbah kedua 2 minit je. 5 minit selesai. 5 minit selesai khutbah. Lepas tu semayang 5 minit, 10 minit selesai. Dia gitu. Dia ambil wajib-wajib ruku-ruku hanya. Tak adalah kita nak ngabarkan ini musim Covid lah, kita sekarang ni musim penjor lah, jaga anak isteri lah, kita kena macam-macam. Tak ada. Dia kira Alhamdulillah baca Quran, takullah sudah habis cerita. Jadi saya pergi banyak dah masjid sini. Banyak masjid semua boleh kata begitu mereka. Dia punya style dia. Baik. Hari ni saya di samping berborak-borak ni, dekat 10 minit ni borak ni. Saya harap tuan-tuan semua siap belaka. Sini makan mudah. Bahasa di beras ada, telur ada, sayur, ya Allah. Di sini sayur mantap sedap dah. Saya tak aja makan carrot mentah sini jadi anak. Makan carrot mentah je. Ui mana sedap. Okey. Jadi hari ini saya nak bawa satu tajuk kuliah pendek kita, iaitu berhubung dengan solat. Iaitu tajuk dia akibat ataupun pada menyatakan seksa orang yang meninggalkan sembahyang. Meninggalkan sembahyang. InsyaAllah boleh sama saya. Saya pun boleh cakap gitulah kan. Kita jauh beribu batu kata ni kan. Naik kapal terbang ke London straight tu 12 jam. Dari London kemari 4 sejam 40 minit. Dah 13 jam 40 jam. Baru ni pergi ke London saya kira sehari lah. Baik. Qala Allah Ta'ala wa yuqimu salata wa yu'tu zakah wa zalika dinul qayyimah. Telah berfirman Allah Ta'ala, dan diberikan olehmu akan sembahyang. Allah Ta'ala beri kita ni sembahyang, diberikan olehmu sembahyang. Sembahyang ni maknanya pemberian Ta'ala, jangan kita tak ambil. Tuan kita terjemah bahawa dan diberikan olehmu sembahyang. Macam Ta'ala bagi, macam orang bagi kita duit
bagi kita makan, hadiah sebagainya, jangan tolak. Jadi bila kita tolak rugi kita, tak dapat orang bagi. Dia bagi satu kotak kita, hadiah, kita tak ambil. Bagi ke orang lain, orang ambil. Buka-buka, emas sebentuk. Cincin emas tak rugi kita. Oh, jadi solat ni merupakan pemberian Allah Ta'ala kepada kita. Dan diberikan olehmu akan sembahyang. Dan berikan olehmu akan zakat. Kemudian Allah Ta'ala kata bahawa lepas itu Allah Ta'ala kata bahawa dia bagi kita sembahyang, disuruh kita beri zakat. Disuruh kita dia beri kita sembahyang, disuruh kita berikan zakat. Dan berikan zakat olehmu. Dan berikan olehmu akan zakat. Dan demikian itu kami sebenarnya. Itulah keadaan Allah Ta'ala. Dia bagi kita, dan demikian itulah agama sebenarnya. Dan demikianlah itu agama yang sebenarnya. Agama, itulah agama sebenarnya. Dinul Qayyimah. Maknanya kita terima semayang, Allah Ta'ala bagi kita semayang, kita bagi zakat. Gitu. Dan telah sabda Nabi SAW. Nabi kata, tadi Allah Ta'ala kata, bermula sembahyang itu tiang agama. Tiang agama. Barang siapa yang mendirikannya ataupun mendirikan dia, barang siapa yang mendirikan dia, maka senya mendirikan agama. Barang siapa yang mendirikan agama, mendirikan solat ataupun sembahyang, maka dia mendirikan agama. Barang siapa yang mendirikan dia siapa? Iaitu solat, sembahyang, maka sebenarnya dia telah mendirikan agama. Dan barang siapa meninggalkan sembahyang, maka serasa-rasa, seolah-olah, maka jadi ia meruntuhkan agama. Jadi gitu. Mulai-mulai ada rumah, pergi esok tu bah. Rumah ni tempat kita berlindung. Rumah ni tempat kita berlindung atas ni. Hujan, panas, ribut, sejuk dan sebagainya. Agama tempat kita berlindung daripada api neraka. Sebab tu kita nak ada agama. Agama ni pelindung kita daripada api neraka. Sebab dengan ada agama ni kita ada tempat untuk kita tinggal di akhirat. Kalau kita tak ada agama, tak ada tempat nak tinggal. Maka sebab itu, di antara nak menjadikan agama itu ialah sembahyang. Jadi sembahyang jangan tinggal. Sebab sembahyang itu sebahagian daripada agama. Kalau kita tinggal agama, maknanya kita meruntuhkan agama. Bila runtuh agama macam tu lah, macam ada rumah. Balik rumah ada tempat kita berlindung, panas, hujan sebagainya, tiba-tiba runtuh habis lah. Kalau rumah tak ada, kita berlindung ke mana? Panas, tak ada ya. Sejuk, tak ada ya. Hujan, Masya Allah. Sini sejuk, Masya Allah, tuan-tuan. Tak lagi mana? Luar rumah sejuk, dalam rumah sejuk, kita ada sejuk, bila sejuk semua. Sejuk. Kan, sejuk. Ui, Allah SWT. Kalau kita panas, tempat berlindung. Kalau panas ni, duduk pokok, duduk bawah bumbung ataupun bundar dan sebagainya. Tapi sejuk ni tak dapat nak berlindung. Panas, terik, tapi sejuk. Semalam, panas terik betul, tapi sejuk. 5 darjah Celsius. Ni orang semua pakai gini belakang. Sebenarnya ada satu lapis lagi ni, tapi dengan ni dalam rumah, jadi mada ni lah. Mada ni lah. Itu pun sejuk juga ni 3 lapis ni. 3 lapis. Ni. Jadi baru ni saya ceramah mula rasa di sini dalam program Glasgow berselawat. Di sini ada komuniti Melayu. Jadi ada masyarakat Melayu sini, dipanggil Malaysian Community of Glasgow. Lu sebab live tu ceramah saya tu. Ramai orang sini yang menetap kat sini, ramai. Jadi doktor, engineer, pensyarah, ramai. Itu yang saya kata, Hafiz, saudara Hafiz, datang kemari, boleh nikah orang putih. Oi, sini banyak kerja. Kerja sini, kalau gaji 1,500 pound tu, boleh hidup lah. Memang. Barang makan buruk. Kemudian kalau kita bawa dari Malaysia, simpan lah 500 pound sebulan. 3,000. 1,000 tu maknanya 6,000. Kalau dapat 2,000, 12,000. Carilah gaji yang 2,000 pound sebulan. Masya Allah. Setahun je kita boleh kumpul kat beratus ribu.
10 tahun. Lepas 10 tahun balik lah. Lepas tu Afi nak nikah anak raja boleh, dengan anak menteri boleh kan. Bawa balik Porsche sebiji. Kereta sini murah pun. Ui, kereta dahsyat. Gitu. Jadi tu keadaannya. Jadi lepas ceramah tu, ni dia bagi saya baju sebagai cermin mata ni cerita tu. Ni baju dia bagi. Alhamdulillah. Nampak saya pakai baju ni. Okey. Jadi janganlah kita meruntuhkan agama dengan meninggalkan sembahyang. Sebab sembahyang ni Allah Ta'ala bagi. Kita ingat siapa Allah Ta'ala tu? Nak Ta'ala tolak perintah dia. Siapa Allah Ta'ala tu? Main kita ikut suka nak kita je. Ikut suka kita nak tinggal sembahyang, duduk aurat, tak puasa, pergi macam-macam kan, juri, menipu, bohong, fitnah orang. Ingat Allah Ta'ala tu siapa? Jadi kita naklah menegakkan agama Ta'ala, iaitu dengan mendirikan solat ataupun sembahyang. Jadi qala Nabi SAW, ma bainal muslim wal munafikin illa tarkus salati fa in tarakha jahidan lil wujudi biha kana kafiran. Nabi kata bahawa, dan sabda Nabi SAW, tiada berbeza Islam dan munafik. Tak ada beza. Dia orang Islam yang kononnya baik, ada agama, ada Nabi, ada Tuhan, ada Quran. Tapi tak ada beza dengan siapa? Dengan orang munafik. Tak ada beza dengan orang munafik, melainkan orang yang meninggalkan sembahyang. Maknanya kalau dia tinggal sembahyang serupa je. Tak ada mana dia jadi Islam. Sebab orang munafik ni duduk di bawah kita dalam api neraka. Maka tiba-tiba kan awak Islam tapi tak sembahyang. Nabi kata serupa orang munafiknya, masuk neraka udah terdentung. Dan neraka nauzubillah. Tak ada beza melainkan meninggalkan sembahyang. Dan jika ditinggalkan pada hal mungkar, akan wajibnya adalah orang itu kafir. Nauzubillah. Kalau dia meninggalkan sembahyang tu sengaja, engkau malas sembahyang, menyusah badan, buang masa je. Benda tunggang-tunggik tu, tak payahlah. Itu kafir. Kafir dia. Tapi kalau dia tinggal sembahyang kerana dia malas, dia tidak mengingkari kewajipan sembahyang, tidak kafir. Nauzubillah. Kita jadi kafir, nauzubillah. Dengan sebab apa? Dengan sebab kita menolak sembahyang itu salah satu daripada hukum dan ataupun perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, gitu. Dan lagi gitu. Dan cerita daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa meringan-ringankan sembahyang, maka diseksa atasnya 15. Ni nak cerita ni. Barang siapa yang meninggalkan sembahyang, dan diceritakan lagi bahawa barang siapa yang meninggalkan sayang, bukan meninggal ni, meringan-ringankan sembahyang. Sebab sembahyang sekejap dok, main-main je sembahyang. Main-main je sembahyang ni. Dia kata meringan-ringankan sembahyang, maka diseksa atasnya 15. Minta maaf tuan-tuan. 15 sebab dia akan diseksa oleh Allah Ta'ala. Kalau sebab dia akan diseksa dengan 15 keadaan. Dia kata apa? Dan 6 perkara di dalam dunia. Daripada 15 tu, 6 atas dunia ni diseksa oleh Allah Ta'ala. Akan diseksa oleh Allah Ta'ala atas dunia ni dalam keadaan 6 keadaan. 6 orang tu akan menghadapi 6 perkara di atas dunia ni kalau dia meninggalkan sembahyang. 6. Kita nampak tak beraja orang tinggal sembahyang ni. Sebenarnya diseksa oleh Ta'ala. 6 keadaan sebenarnya. Tapi dia rasa dia tak seksa juga. Sebenarnya itu seksa bagi dia. Kalau dia rasa bahawa meninggalkan sembahyang, tiba-tiba dia tak rasa seksa, itu seksa. Kan? Yang kedua, dan 3 perkara pada ketika matinya. 3 perkara. 3. Masa hidup atas dunia 6 perkara. Nak mati besok ada 3 perkara lagi dekat nak mati. Tu kata tadi, dia rasa tak apa-apa ke dunia ni. Mana ada, saya rehat je, kaya berdawak, senang berdawak, cantik berdawak, cerdik berdawak kan. Dia rasa tak ada seksa. Sebenarnya seksa sebab ada 3 perkara lagi menanti ketika dia nak mati. Ketika dia nak mati, belum mati lagi. Saya ada cerita tentang roh. Saya setiap hari pukul 5.30 petang di Malaysia, saya buat live tazkirah setengah jam je. Setiap hari 5.30 petang.
Kalau di sini pukul 10.30 pagi. Baru ni kita cerita tentang roh. Roh ni masuk ikut kepala sampai ke kaki. Besok kita mati, dia keluar dari kaki, daripada kaki keluar ke kepala. Gitu. Jadi kalau tuan-tuan nak tahu, dengarlah cerita saya tu. Setiap pagi, setiap petang, pukul 5.30 petang. Dalam TikTok Rumah Ngaji Barakah. Jadi kena ada TikTok lah. Kena ada TikTok lah, baru boleh. Jadi hari ni ada 3 perkara ketika dia nak mati. 3 perkara ketika dia nak mati. Ya. Dan 3 perkara ketika matinya. Dan 3 perkara dalam kuburnya. Ada lagi dalam kubur 3 perkara. Atas dunia 6 perkara. Dekat nak mati 3 perkara. Dalam kubur 3 perkara. 3 kat dalam kubur. Dan 3 perkara ketika bertemu dengan Tuhannya. 3 perkara lagi esok nak jumpa dengan Ta'ala. 3, 9 kan. 3 jumpa dengan Ta'ala, 3 dalam kubur, 3 dalam mati, 9. Campur 6 atas dunia, 15. Masya Allah tuan-tuan. Jadi minta maaf saya tak pakai kepiah ya. Tak pakai tak. Sini tak dapat pakai baju Melayu. Ataupun baju seperti yang saya selalu pakai tu, tak boleh. Sejuk. Kena pakai baju bulu-bulu sikit ni. Ya. Masya Allah tuan-tuan. Jadi 3 perkara ketika nak bertemu dengan Tuhannya. Maka sembah sahabat. Maka sahabat pun tanya. Kan sahabat namanya Nabi dikabar ke sahabat-sahabat dia. Besok siapa-siapa punya kesembahyang dengan sengaja, nilainya akan diseksa oleh Allah Ta'ala. 6 perkara atas dunia, 3 perkara nak mati, 3 perkara dalam kubur, dan 3 perkara ketika bertemu dengan Allah Ta'ala. Scotland tapi terbalik lah kan. Ni Scotland. 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 Jadi boleh datang Scotland. Sebenarnya tuan-tuan dan puan, saya kalau tahu lah, 20 tahun dulu saya datang Scotland lah. Di Scotland ni orang Islam yang banyak jadi peniaga-peniaga besar sini daripada orang Pakistan. Dia ajak semua kawan-kawan ni datang di Glasgow aja. Berpuluh masjid. Semalam saya pergi Edinburgh. Edinburgh ni maknanya macam kita Kuala Lumpur Seremban gitu. Jauh sikit lagi lah. Di sini pakai batu, tak pakai kilometer, 45 batu. Ya Allah. Saya pergi satu masjid, namanya Masjid Abdul Hamid. Orang Turki punya. Jadi sempatlah pergi jumpa dengan dia. Borak dia minum teh dia dekat masjid tu. Dia kata dekat Glasgow saja ada 25 buah masjid. Dekat Glasgow pula, dekat Edinburgh tu ada 25 buah masjid. Yang kecil besar, tapi semuanya Pakistan. Pakistan. Ui, kaya-kaya Pakistan sini. Gitu. Jadi kalau kita orang Melayu lah dapat datang mari, kita bina ekonomi kat sini. Macam mana kita nak mengislah orang Glasgow ni hebat. Tapi kita tak bawa. Orang Melayu datang kemari, dia tak nak bawa korang. Saya kata saya terlambat. Itu pun mungkin anak saya. Dia kat sini terlepas kemari. Sebenarnya saya suruh anak saya kerja kat sini. Seorang tu saya suruh dia kerja kat London. Tapi dia tak nak. Jadi tuan-tuan puan, kat Malaysia pun sama je. Kata baru Singapura kita tinggal Malaysia. Malaysia ni kan bagus, itu ini. Cuba tengok Malaysia. Politik tak habis-habis. Sampai tuan-tuan cerita lah. Buat masa je. Jadi tuan-tuan sini okey. Sini Perdana Menteri dia Islam. Perdana Menteri Scotland ni Islam. Macam menteri besar lah, tapi dia panggil Perdana Menteri je, macam ketua menteri je. Islam. Menteri besar dia Islam. Namanya Hamzah Yusof. Bayangkanlah. Kita kalau dekat Malaysia sebut je bukan orang Melayu jadi Perdana Menteri. Kecoh. Pengkhianat lah, tunggangan lah, macam-macam. Tapi orang Barat tengok, tak ada masalah. Padahalnya penduduk dia berjuta-juta. Orang Islam sini penduduk dia ni 30,000 orang je. 30,000 orang macam kita dekat Malaysia. Kalau Cina contoh lah, bukan suci je. Kita orang ngabokkan tinggi mindset ataupun mentaliti orang sini.
Macam kita Malaysia Cina 2-3 juta. Macam tu juta juga. Kata ada 4-5 juta. Sini 30 je. Tapi siapa menteri dia? Orang Islam. Dia tak kisah. Yang pentingnya betul. Bukan kira agama. Awak kalau agama Malik pun rasuah kuat, tipu kuat, ngata orang je mencarut sebagainya. Apa makna? Kan? Tahu? Sini orang Islam. Nampak? Jadi maknanya nak buat bahawa apabila kita yang menjadi ketua sini, sebab itu selamat penduduk Islam kat sini, tak ada kacau ganggu sebagainya, sebab kita yang menentukan orang Islam yang boleh buat dasar untuk kebaikan masyarakat sini. Tu saya kata bahawa kalau saya tahu jadi cleaner masjid pun cukup dah. Ni saya sedang merancang ni untuk buka apa kelas Al-Quran di sini untuk anak-anak Islam Melayu sini. Senang buat kita kerja nak hantar ke menteri, biar dia datang tengok sini orang Melayu, dia biar ke sini. Ramai orang Melayu sini tu biar, tak ada kelas agama, tak ada kelas Al-Quran. Saya boleh saya jumpa dia orang tu, saya dah offer dah, datang jumpa saya. Saya janjinya ada program buat majlis tahlil untuk orang Palestin ni. Tapi tak confirm lagi hari apa, bila jadi ke tak jadi. Jadi saya lah datang buat kat rumah saya ni. Buat kat rumah saya ni. Jadi kita orang akan semayang lepas maghrib, semayang macam super lah orang Melayu kan. Orang Melayu semayang maghrib, semayang hajat, baca Yasin, tahlil, itulah. Kan. Jadi tu gedenya. Jadi kita tengah cadang nak membuka satu kelas. Ni kalau dah buka kelas ni, kan kita ada bajet sebagainya, kasih balik pun tak apa dah. Hafiz pun datang ngajar sini. Sini kerja cleaner je. Ada kawan yang baru saya jumpa ni, dia kerja cleaner masjid je. Sini sama ada kita masjid ni untuk volunteer ke, ngajar ke, boleh berlaku. Boleh ngajar. Bahasa Melayu boleh, bahasa Inggeris boleh, bahasa Arab boleh. Kalau boleh bahasa Arab, dia bagus. Orang Pakistan boleh dengar. Ataupun bahasa Inggeris. Boleh bahasa Inggeris. Belajar orang Pakistan, anak-anak dia datang sebagainya. Sebab baru saya pergi Turki tu, yang kat Edinburgh tu, orang Turki tu, dia buka satu center tempat belajar. Dia sewa bangunan. Orang Turki tu, dia sewa bangunan kecil je. Bangunan tu, luas untuk buat semayang tu hanya buat 50 orang je. Dia menyediakan kelas Al-Quran, kelas agama kepada komuniti kat Edinburgh tempat dia duduk tu. Percuma. Kalau nak bayar, bayarlah. Sikit pun tak apa. Masya Allah. Masya Allah tuan-tuan buat. Bagaimana mereka begitu mengambil berat tentang agama. Berpindah pada Turki tu. Datang ke situ. Saya pergi tempat dia semalam. Tu dia. Jadi itulah saya kira cadang tu lah. Tapi nampak kali dia orang ni bekerja susah sikit nak jumpa dia orang ni, geng komuniti ni. Tapi itulah kita cadang gitu kan dapat. Jadi 6 perkara tadi kan. 6 perkara tadi. 6 perkara pula dah. Yalah 6 di atas dunia. 3 masa kita hati, 3 dalam kubur, 3 jumpa Allah Ta'ala. Kita nak bagi semangat sikit. Jadi kalau Hafiz datang kemari kan, contohnya mengajar sini, kita orang terang 3 yang siapa? Kita bayar sewa, kita donate ni. Kita cari tempat. Kita ajar budak-budak Melayu je. Anak-anak Melayu cakap Melayu, jangan cakap putih. Cakap putih kan dia tak faham, kita pun tak faham. Cakap Melayu. Tu dia. Cari satu rumah, sewanya dalam 500 ke 400 ataupun 800 pound. Dalam 5,000 lah, 5,000 Malaysia. Dalam 5,000 Malaysia. Tu dia. Jadi kita kena cari dalam 10,000 Malaysia. Kan? Hafiz dia nak belanja kat sini kan. Jadi 10,000 sebulan. Maknanya 10,000 ni sebulan bukan sekali. Ni je. Jadi orang tiga ni ada 200 penduduk. Kan? 200 penduduk. Kalau 100 orang sebulan, 100 penduduk dah berapa ribu. Kan? Jadi itu dia punya teorinya lah. Dia punya teori. Boleh buat. So orang Turki tu, dahsyat. Cantik. Sini yang satu perkara yang perlu dipuji. Masjid dia very good.
Pandai lawa, ya Allah. Hati-hati lawa juga, tapi dia lawa lagi. Bersih lawa, Masya Allah. Tempat wuduk dia, tak ada tangan je, air keluar. Kita tu dekat apa? Dekat Salam, apa ni, Masjid Salam tu hebat. Dia orang tak ada boleh lalu. Bersih lawa, Masya Allah. Kapek cantik ni. Oh, ya Allah, ya Tuhanku. Semua masjid. Kita mungkin masjid Tiang Tiga je lawa cantik. Masjid banyak tak cantik dah. Dia semua. Turki ke, Pakistan ke. Oh ya Allah, ya Tuhanku. Saya baru ni saya pergi Liverpool. Liverpool. Ada peminat Liverpool sini. Nanti saya pun gambar, saya tengok barang kat Liverpool dah. Saya pergi 3 masjid. Di Liverpool tu satu masjid yang pertama di United Kingdom. Tahun 1880 dulu dibuat ni. Ataupun 1890. Orang putih buat. Satu orang putih masuk Islam, dia buat masjid rumah dia. Di rumah dia tu ada pejabat, dia seorang lawyer, dia masuk Islam, dia buat masjid. Sampai sekarang dia. Oh lawa masjid dia, Masya Allah. Semalam saya pergi tu masjid. Lepas tu saya pergi semalam di Edinburgh Mosque, Central Mosque. Lawa. Jadi macam mana? Ini sebenarnya yang dia ajar Islam kepada kita. Ini dah ajar Islam kepada kita. Bersih, lawa, cantik. Masya Allah. Kemana kita duduk masjid tu memang tenang, nyaman, segar. Ya Allah, ya Tuhanku, subhanallah. Gitu. Jadi, cuba kita datang kemari. Buat tu. Mana orang Turki tu dia kata, tak ada, bukan government. Dia kata dia punya geng-geng dia lah daripada Turki tu yang hantar duit. Adalah dia kata donation sikit. Apa ni derma. Ni tuan-tuan rumah. Tu dekat yang baru saya pergi ceramah baru ni, namanya The Ark, ARK, The Ark. Orang Islam beli gereja. Dijadikan pusat untuk aktiviti agama situ. Tak kira siapa. Melayu ke, India ke, Pakistan ke, Turki ke, orang Islam boleh guna situ. Tapi kan sewa sikit lah. 30 pound sejak. Dewan besar. 30 pound. Kita dewan tempat kita nak sewa berapa pound? Berapa ratus? 30 pound je. Ni, nak sewa kereta, kalau kita kat mana RM30 lah maksudnya. Kita jangan convertkan duit kita yang tu. Maknanya kita kan, pasal duit sini kita dapat, kita kerja sini, kita pakai sini, pakai duit sini. 30 pound. Maknanya soalnya kalau kita pergi sewa Dewan Perlembaran Temeloh tu, RM30. Jauh Ini pun orang kata dah naik harga dulu lagi pokok. Sewa kereta 30 pound je sini. Macam kita RM30 sehari. Maknanya kalau kita sewa kereta RM30 sehari, kalau kita 4 orang, berapa seorang duitnya? Itu cerita. Sebab tu saya kata betul lah kata orang ni, hujan emas di negeri orang. Hujan batu pergi sini apa, kita kena cari batu tu. Pergilah ke negeri orang kan. Tapi tak ada setengah mara lah sini. Kawan-kawan tak ada, duduk seorang, tak ada kerja gitulah. Kan. Tapi seronok. Sebab kita di negara Islam. Ini rumah saya pergi. Saya ni taman namanya Hillington. Rumah ni seorang pun, satu buah rumah pun saya tak jumpa ada gerai. Pagar tak ada. Kalau ada pagar pun macam gitu-gitu je. Tak ada. Kereta dia tak ada gerai-gerai. Tak pernah dengar rumah kena curi, kena pecah. Kan? Kereta kena curi. Tak ada. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tak ada gerai. Cuba tengok kat Taman Terujaya tu. Dulu. Masya Allah tuan-tuan dan puan. Apa nak jadi kita ya? Agama Islam, orang Melayu, ada Quran, ada Nabi, besok surga neraka, kayaknya rumah kena pecah sama. Tabur masjid kena curi. Tabur lain tak tahu cerita lah. Menipu, merampok, rasuah, fitnah, ngata orang. Sini dahsyat. Tu. Masya Allah. Dia kalau kita naik bas kan, kita naik bas.
Dia nampak je budak kecil ke tu. Dia bangun. Kalau kita ada barang, dia bangun. Sini duduk tadi. Dia bangun. Ya Allah, jauhnya tamadun kita dengan tamadun mereka ni. Tapi kita bukan nak puji dia bagus. Kita nak puji cara dia tu. Dia tak bagus. Kapi. Bagus benda menantang kapi ni. Ya, kapi ni bagusnya. Tapi dia punya sikap, akhlak dia, budi bahasa dia. Dia 3 perkara sini. 3 perkara perkataan yang kita perlu ambil iktibar. Yang pertama dia kata, oh sorry. Sorry. Ya. Lepas tu yang tu, oh no problem. No problem. Lagi, thank you. Sorry, no problem, thank you. Kita kata senggol sikit, oi, cukup pinggang lah. Oh, dia tahu. Sorry, no problem, thank you. Banyak kita amal gitu. Oh, minta maaf lah ya. Oh, tak apa masalahnya. Oh, terima kasih. Jadi macam manalah kita nak, tadi cerita tentang sembahyang kan. Tadi nak gambarkan gitulah je. Tak sampai lagi ni, kalau ada gini. Ini mungkin mukadimah ceramah saya cara online ni. Kan cara online ni. Jadi kalau ada masa lagi bagi tahu. Kita sambung pula. Beritahu saya sambung lagi cerita tentang 15 perkara tadi. Jadi kita berhenti situ dulu. Iaitu tentang 15 perkara yang akan diseksa oleh Allah Ta'ala kepada mereka yang meninggalkan solat. Tapi dalam masa saya cerita tadi, saya sentuh sikit bagaimana keadaan budaya dan sikap orang sini. Cukup hebat, cukup ramah dan sebagainya. Kata baik tu orang, saya pun baru sebulan dekat sini, kita tak tahu hati budi dia. Tapi saya perhati tengok, tapi kalau nak cerita buruk banyak juga kan, banyak. Tapi tidak nak cerita yang buruk. Kita cerita yang baik-baik. Sebab kita cerita buruk? Sebab kita nak baik. Baik, terima kasih Sesukri. InsyaAllah kita jumpa lagi. Haji Mansur, terima kasih kerana memberi sokongan kepada saya. Terima kasih kepada pengurusi dan seluruh jawatankuasa masjid, Tuan-Tuan Imam Haji Samad, Ustaz Hadi dan seluruh jawatankuasa, seluruh tugas-tugas masjid. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Ta'ala, saya mendoakan supaya tuan-tuan semua dalam kebaikan yang diberikan oleh Allah Ta'ala, dipermudahkan segala urusan hidup, dijauhkan daripada kesusahan dan kepayahan, dikurniakan kebahagiaan dunia dan akhirat, dimurahkan rezeki, diampunkan dosa Allah Ta'ala, serta Allah Ta'ala merahmati tuan-tuan dan dimasukkan dalam syurga semuanya tanpa hisab. Wallahualam. Saya minta maaf banyak-banyak. Aqulu qawli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.